أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan Subhanahu wa taala duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu malam ini untuk sambung pengajian kitab Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Taha Abdullah Al-Afifi, muka surat yang ke-42. Yang last sekali. Masih lagi berada dalam wasiat yang kelima, dalam wasiat yang ketiga ni. Ada tajuk yang kelima, Ahabbul masakin wa jalisahum. Bagaimana kita maka masuk di dalam renggan yang terakhir, muka surat ke-42. Wa qad wurida fil hadits al-qudsi, telah termaktub di dalam hadis al-qudsi an Rabbil Izzah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Izzah tu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki kemuliaan. Rabbil Izzah. Abdi, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, abdi, hambaku, in radaita bima qasamtuhu laka, jika kamu redha, radita, jika kamu redha, bima qasamtuhu laka, dengan apa yang telah aku sumpahkan. Qasama, sumpah, tapi maksudnya yang mana telah aku tetapkan. Itu adalah daripada keimanan takdir kita. Kalau kita redha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, kata Allah SWT, laka arihta nafsak wa badanak, maka lapangkanlah dirimu, nafsak itu maksudnya batinmu, wa badanak, dan zahirmu. Abdi, kalaulah radita, kalaulah engkau redha dengan apa yang telah aku putuskan, aku tentukan, aku takdirkan ke atas kamu, maka lapanglah dada kamu, ataupun lapanglah bahir, zahir dan batin kamu. Jadi bahir batin campur zahir. Maka lapang. Bagaimana lapang? Kita kena faham betul-betul ini dalam bab tauhid yang paling ulia. Tauhid iaitu apabila kita meletakkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apa yang Allah tentukan kepada kita hari ini, kita berlapang dada dari segi baik ataupun buruk. Makan gulai ikan temenung hari ini pun masuk dalam takdir. Tiba-tiba makan, dalam tu ada cacing, masuk juga dalam takdir. Nak marah kedai ke, orang masak ke, nak duduk senyap. Tu nak kena tahu kan, bahawa kita duduk dalam takdir Allah. Ada sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu untuk kebaikan umat dia. Makan gulai ikan sedap dah. Tiba-tiba dalam tu ada takdir yang baik, makan gulai kepala ikan. Dalam takdir yang baik ada takdir yang buruk, ada ulat dalam ikan. Apa kita nak buat? Nak marah tukang kedai ke, atau nak senyum? Ini saya tanya saja. Agak-agak kita apa buat? Kan? Berterima kasih kepada tukang kedai ke? Kan? Saya terima kasihlah kepada orang yang masak hari ini.
kerana memuji saya dengan keadaan takdir yang baik dan takdir yang buruk, sesungguhnya saya beriman kepada Allah. Ada agak begitu? Atau baling terus ikan tu, tak minta balik duit. Tu adalah tingkat keimanan tang mana kita duduk. Tak. Jadi ini yang disebut sebagai tingkat keimanan yang tertinggi. Kita redha dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, maka lapangkanlah zahiran pada kita. Terima seadanya. Tu baik dan buruk. Tak. Kena bar mau langgar kita. Kita duduk tepi jalan ni, mau langgar ke depan. Kita mungkin tak apa. Teruk ke? Siapa yang tanya teruk? Hak kena langgar tu. Teruk ke? Saya nak kena banyak apa-apa ke? Aku tu agak-agak. Boleh lagu tu. Tak ada. Kita kena try lagu mana pun. Lagu mana pun nak try. Tu naik motor elok-elok, dia langgar. Kita mungkin saya tak cedera. Awak cedera ke? Saya pun tak cedera. Elok-elok. Nak saya ganti apa-apa. Tak jadi. Itu latihan dalam menerima kebaikan dan keburukan takdir. Ada satu kisah. Satu orang ni, dia bangun lambat. Tiba-tiba hari itu Allah bangun takdirkan dia lambat. Maka dia marah pada diri dia, pasal apa bangun lambat. Lepas tu dia bergegas-gegas ke dia buat cerita, salah satu daripada epic cerita drama pendek oleh, saya ingat cerita Turki ke cerita apa, nak menggambarkan takdir Allah itu semuanya baik. Jadi dengan keadaan tergesa-gesa, dia siap. Dia masuk kereta, tak boleh start pula. Tak boleh start. Buat lagu mendah lambat, tak boleh start. Dia ambil Uber. Baru punya cerita pasal ada Uber ni. Dia ambil Uber dalam keadaan banyaknya kereta Uber, tak ada satu pun yang free. Dia turun ke jalan kaki, tak ada satu pun yang free. Dia marah, pasal apa hari ni teruk sangat ni. Dia jalan kaki. Dalam keadaan dia jalan kaki nak sampai ke pejabat dia tu, jauh. Lapak dia. Dia beli roti, gaya dia nak suap. Tiba-tiba orang belah roti, dia jatuh bercamuk. Lagi sekali dia marah. Kalau cerita ni panjang, epic cerita drama pendek ni panjang. Takat tu kita tengok takdir dia. Last sekali apabila dia seolah-olah menyebut, last sekali saya ambil last sekali nak tengok epic takdir. Apabila dia balik malam tu, dia buka peti air dalam keadaan dia tak makan daripada sehari daripada tadi, dengan banyak masalah yang dia hadapi di pejabat dia. Itu banyaklah. Kan saya ambil sikit. Dia buka peti air, apa pun tak ada. Tak. Maka dia sandak ke peti air, dia kata, ya Allah, apa jadi dengan aku ni? Awak hamba aku lagu ni. Ni epic ni. Dan diceritakan, ni cerita sahaja. Nak sebut kata kita kena faham takdir. Turun kata-kata Allah. Contoh macam tu. Dia kata apa? Engkau siapa? Aku Allah. Contohlah. Kan nak sebut epic tu. Dia mengadu, pasal apa yang kau tetapkan kepada aku takdir yang teruk sangat daripada pagi tadi sampai hari ni, sampai malam. Dia kata, Allah menjawab dalam cerita, kan? Allah menjawab, ya, engkau bangun pagi lambat. Kerana kalau engkau bangun awal tadi, engkau dah masuk dalam satu interview di pejabat dia yang itu rentetan yang saya tak cerita tadi bila dia masuk pejabat tu, kan, akan menjadikan keadaan kau lebih buruk daripada tadi. Lepas tu kau siap-siap kereta nak naik, start tak boleh. Sebab apa aku tak boleh start? Tak bagi boleh start, kerana bila kau start kereta tadi tu, engkau jalan sikit, engkau ada aksiden dengan lori. Pasal apa engkau tak boleh naik Uber langsung? Pasal kalau aku takdirkan engkau naik Uber, salah satu Uber yang akan engkau bawa, yang akan engkau tumpang adalah seorang yang jahat, yang akan menculik engkau, melakukan segala-galanya yang tidak baik pada engkau. Kemudian kenapa engkau roti yang nak masuk mulut tu dah jatuh, ditepis orang jatuh? Kerana di dalam roti itu terdapat najis seorang yang berpenyakit yang menyediakan roti tersebut.
Jadi kalau engkau makan roti itu, maka engkau akan demam sampai seminggu. Dan last sekali dia kata, kenapa tak ada air dalam peti ais ni? Kerana aku nak suruh engkau sebut nama aku. Dan dia, bila engkau sebut nama aku datang padamu. Tu epic. Epilog cerita ni antara nak sebut kata, takdir hari ni semua baik. Kita yang menyangka bahawa, kita yang mengklasifikasikan bahawa ini baik, ini buruk. Itu. Dan apa kata dia lagi? Wa kunta 'indi mahmudan. Dan kalau kita dah lapang dada dalam keadaan zahir dan batin, maka jadilah engkau di sisiku yang sangat terpuji. Tu Rasulullah SAW adalah salah satu contoh yang mana Allah bagi apa pun senyum. Senyum je. Sehingga dia boleh bertahan sehingga 13 tahun diancam oleh kafir Quraisy. Lepas tu berpindah ke Madinah, campur 2 tahun lagi, 15 tahun. Barulah peperangan yang pertama yang disebut sebagai perang Badar itu berlaku. Kerana menunggu perintah Allah, bukan saja-saja daripada hati dia. Itu. Dia marah kalau kita kena dengan Abu Jahal lagu tu lah. Kan? Tidak. Kita kan ni takat orang tak bagi buat program, marah dah. Kalau kita cadang program buat bagi ke mak? Bagi kan? Balik ni contoh, balik ni marah sikit. Rasulullah SAW 15 tahun ditekan oleh kaum Quraisy, tetapi dia hanya menjalankan semua perintah Allah. Macam tu kita patut kita didik kita. Walau apa pun masalah yang berlaku, percayalah bahawa masalah itu sangat baik yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir Allah itu adalah sangat terbaik, sama ada buruk ataupun baik. Kerana Allah sayangkan umat dia. Tambah-tambah lagi orang Islam. Tak? Orang kafir hidup kaya tak sangka. Siapa yang takdirkan hidup dia? Allah. Elok tak? Elok. Bill Gates dapat berapa million? Tidak? Kan? Jadi kita orang Islam perlu percaya apa yang ada pada diri kita hari ini, termasuk dalam ujian baik, ujian buruk, semua itu dalam takdir Allah yang cukup cantik. Sebab kita adalah orang Islam. Wa in lam tarda, kata Allah, tapi kalaulah kamu tidak redha bima qasamtuhu laka, dengan apa yang telah aku putuskan, aku takdirkan kepada engkau, salata alaika dunia, maka salata itu maksudnya salata terpengaruh, maka engkau telah terpengaruh ke atas dirimu sendiri itu dunia. Alaika dunia. Ya. Kadang-kadang kita, itu yang saya kata, kita yang mengklasifikasikan kebaikan dan keburukan takdir itu atas definisi kita sendiri. Jatuh longkang, buruk. Jalan atas jalan, baik. Bawa motor, baik. Jatuh motor, buruk. Sakit, buruk. Sihat, baik. Betul tak? Perkataan berlawanan, cikgu ajak dari kecil lagi, kan? Betul tak? Hujan, buruk. Ada ketika-ketikanya, kan? Panas, baik. Tapi ada kalau panas, buruk. Hujan, baik. Kalau ikut dengan cuaca ni memang tak kenal langsung dengan manusia ni, kan? Mai teka-teka dia panas, dia minta hujan. Allah bagi seminggu, dia minta panas pula. Jadi kalau sesiapa yang rasa tidak reda dengan kebaikan dan keburukan takdir Allah itu, maka sebenarnya dia, hati dia, diri dia telah terkesan dengan dunia. Tarkadu fiha raqdal wahsh, maka orang macam ni akan berlari-lari di atas dunia itu seolah-olah larian haiwan-haiwan liar. Maksudnya apa di sini? Maknanya kita mengejar, bila kita tak terima dengan takdir yang kita ada hari ini, maka kita mengejar sesuatu yang kita tahu benda itu tak kekal. Betul tak?
Semua orang kejam kan? Yang takat Allah bagi makan, alhamdulillah hari ni ada. Minum ada, pakai ada. Tak? Apa ni? Rumah ada, tempat berteduh, kenderaan ada. Cukup dah asal. Cukup dah asal. Dia tak kerja apa. Kan? Dia tak kerja apa. Ayah dia tinggal kereta, motor, rumah, tanah. Baju-baju ayah dia ada. Tak? Kan? Di sekeliling rumah dia tu ayah dia tinggal ayam, lembu, kambing. Saya rasa ada lagu tu. Tak? Ada kan? Orang yang ditinggalkan macam tu. Ada duit lah kita kata. Kan? Ada benda boleh buat. Ada beli tanah, boleh tanam sayur. Adakah dia akan kekal begitu tanpa melakukan ataupun mencari alternatif yang lain? Saya tengok. Tak? Hari-hari dia bangkit, dia pakai baju ayah dia, dia pergi bendang buat padi. Dia berada setiap hari dalam lingkungan tanah dia sahaja. Dia dapat makan, dia dapat minum. Waktu solat, dia solat dan sebagainya. Boleh tak hidup begitu? Oh, tak boleh. Kan? Percaya? Kalau tak percaya, hari ni bukti segala-galanya. Banyak yang orang yang ada tanah jual pergi duduk bendang. Betul tak? Betul tak saya tanya? Pasal apa? Pasal kita yang takdir yang kita ada. Orang lalu dia tu duduk kampung, dia tahu. Betul tak? Kan? Pakai kereta Toyota 98 pun ni. Toyota Vios main. Toyota ni. Dia parti aku nak beli tak ada duit. Betul tak? Maka kereta ada, tapi hak baru tu menjadi himmah dalam diri dia. Semua hari ni begitu. Nampak? Jadi itu yang kadang-kadang kita kena hati-hati. Jangan, bukan tak boleh beli kereta, boleh. Ya, tak kira apa itu ustaz tak bagi beli kereta apa. Boleh. Tapi jangan sampai kata hadis qudsi ni kamu terkejar-kejar dunia seolah-olah kamu itu seperti mana haiwan yang ada melata di atas muka bumi. Tak? Kucing. Kan? Mereka buat satu kajian, membubuh kamera kat kucing tu. Kan? Lepas tu mereka bubuh detektor untuk nak tengok di manakah kucing ni seharian berjalan. Padahal dia diberi makan, tak? Dia diberi minum dan dia beri tempat tinggal. Pagi dia keluar, lepas makan pagi dia keluar mana? Dia buat dalam keadaan taman tu. Taman, satu taman. Dia keluar daripada rumah dia. Dia tengok dalam satu kajian tu, apabila peta mapping kucing tu berjalan, lebih kurang 600 kali berpusing dalam taman tu saja. Pusingan yang sama, tempat yang sama, berjalan yang sama. Tak? Dalam keadaan dia ada tempat. Adakah kita hari ini begitu? Kita ada makan, kita ada pakai, kita ada tempat tinggal, tapi masih lagi kita nak membuang masa. Itu. Dan apa Allah sebut lagi? Fil bariyah, di atas bumi ini. Seolah-olah seperti binatang liar yang berkeliaran di atas bumi ini. Wala yanaluka minha, dan tidaklah kamu akan mendapati daripadanya illa kecuali ma qasamtahu, dengan apa yang telah aku takdirkan laka, ke atas kamu. Maknanya Allah dah takdirlah si fulan sekian. Adakah boleh kita menukar takdir kita dengan keadaan kesungguhan semangat kita untuk bekerja? Itu ada dalam Hikam Ibn Athaillah. Seseorang yang bersungguh-sungguh bekerja, hatta bukan bekerja saja, letak tangan di atas doa. Ya Allah, Rasulullah kata doa itu kunci bagi orang mukmin. Silahul mukmin. Senjata orang mukmin. Doa yang Allah makbul. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita minta, ya Allah, Engkau kekalkan aku dalam kesihatan ini, contoh. Tapi Allah tidak takdirkan kesihatan kita selama. Dalam takdir Allah itu ada sakit,
Tidak. Adakah dengan kesungguhan doa, kata Ibn Atiyah, sebenarnya tidak akan mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh kita. Dan sesungguhnya doa yang diminta itu berada di dalam lingkungan takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT, dan kita berdoa di dalam takdir yang Allah suruh kita doa untuk meminta sesuatu yang telah ditakdirkan. Tak boleh keluar daripada tu. Faham tak ni? Pusing-pusing dah ayat ni. Mana kita hari ni bila kita angkat doa, hak minta tu Allah buat takdir. Tak sampai tu. Hak yang kita minta, ya Allah bagilah benda ni besar. Ada terlintas daripada hati kita untuk meminta, maka dia dah ada untuk meriah doa, sama ada cepat ataupun lambat. Dalam takdir. Sungguhnya kalau kita bergerak bersungguh-sungguh nak mencapai sesuatu yang Allah dah takdir dah tak dapat. Tak. Siapa tak rasa nak hari ni nak berdoa supaya KLCC tu duduk belakang rumah, tak ada siapa nak berdoa tu, maka bukan di dalam takdir kita, betul tak? Kalau kita doa saja-saja pun tak apa. Macam mana kita berusaha pun, kalau tidak berada dalam takdir kita, la yanalu, tidak akan termakbul. Walaupun apa yang telah diputuskan oleh Allah itu dalam yang kita kata la yanalu, tidak akan termakbul. Wa kunta indi mazmuman. Tapi kalau kita tak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, tak, kita bersungguh-sungguh kepada benda yang lain, meninggalkan semua arahan-arahan dalam larangan Allah, kita langsung tak boleh, tak juga ditakdirkan benda yang kita nak, maka kita di sisi Allah itu mazmuman, berdosa dan sangat-sangat dikesali. Maksud tu mazmuman, satu dosa yang akan kita kesali di mana? Di akhirat nanti, yang tidak ada jalan untuk patah balik. Itu mazmuman maksudnya. Dosa yang dikesali, yang tidak ada masa ataupun tidak ada waktu untuk berpatah balik. Itu baru-baru menyesal. Orang kita sebut kata menyesal tak sudah. Itu memang sungguh-sungguh. Di dunia ini menyesal sudah. Kalau kita tak ada apa, jatuh ke lembut berenggerak, duduk tepi jalan tu, menyesal lah. Masih ada lagi masa untuk kita melakukan sesuatu, untuk membangun semula. Tapi bila kita dah masuk di dalam kubur, dalam keadaan kita bermaksiat dan ingkar semua perintah Allah dan larangannya, maka waktu itulah yang disebut sebagai menyesal tak sudah. Tak boleh buat apa lah. Tak. Duduk dalam kubur hidup, tapi tak ada, walaupun dalam kubur tu ditenggelam ayak. Dan mereka tanam, ustaz, ayak naik sampai hapus kubur. Lepas tu tanam jugalah mayat tu, tenggelam. Nah tu, kambus. Dia mangkit-mangkit jaga duk layak, ambil wuduk. Oh. Tengok azan. Dia pun kita ada solat tu. Hukum mati dah. Ya Allah, aku mohon taubat kepada. Kira tak? Tak kira lah. Itu yang sebut sebagai menyesal tak sudah. Tak kira lah. Tak. Solat dah lagu mana pun. Reti tak solat? Reti. Tahu kan? Tahu. Tapi buat pun tak guna lah. Sebab dah masa dia dah habis. Itu hadis. Hadis Qudsi. Wahzir. Kata kita, hati-hatilah. An tanzura ila man wa fawqaka, supaya kita jangan, hati-hatilah supaya kita tidak melihat kepada ila man huwa fawqa, kepada orang yang berada di atas kita. Ini sebenarnya daripada kata-kata hikmah orang Arab yang kita duduk pakai selalu. Kalau nak menjadi, jangan
sentiasa tengok apa orang hak ada hak atas, hak kaya-kaya raya. Jangan tengok. Tak. Orang tu tukar kereta 3 kali setahun. Kita tak ada apa nak tukar. Tak. Basikal lebih baik kedai pet tu ya. Jadi bila kita tengok orang atas, diri kita, nafsu kita berkobar-kobar untuk menjadi dia, sehingga kita boleh melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata lagi, fil ghina, dalam kekayaan al-madi, iaitu kekayaan dunia. Kekayaan al-madi yang boleh pegang, maknanya wang ringgit, harta benda, tanah dan sebagainya. Hatta la takuna muhtaqiran, supaya kalau kita buat lagu tu, Allah kata jangan, supaya apa? Supaya kita tidak tergolong la takuna muhtaqiran, daripada golongan orang-orang yang tidak bersyukur, sentiasa rasa tak cukup. Muhtaqir tu maksudnya sentiasa rasa tak cukup. Ni dah, kita belilah gulai-gulai kepala ikan, tengok-tengok meja sebelah buat main KFC pula. Allah, kalau lah boleh makan KFC, dalam rezeki depan mata dulu ada gulai kepala ikan, tu rasa tak cukup. Pasal apa? Pasal dunia yang ada depan mata kita. Li ni'millah, dengan nikmat Allah alaika, ke atas kamu. Haqidan ala man an'ama Allahu alaih, berasa hasad. Haqid itu maksudnya adalah punca daripada perasaan yang menimbulkan hasad. Haqid, maknanya iri hati. Maka iri itu akan menimbulkan hasad. Kenapa? Kerana kita rasa ala man an'ama Allahu alaih, dengan apa kita rasa iri, dengan apa yang telah Allah nikmatkan kepada orang yang kita tengok tadi, hak beli KFC tadi contoh. Tak. Maka kita jangan sentiasa tengok lagu tu, sebab kita akan iri. Kan? Iri. Orang tu ada rumah 3 bilik, kita rumah 3 bilik. Tu dia tambah tingkat atas. Kan? Tiap pagi kita keluar subuh tengok dia. Dia tak boleh jadi ni. Matahari naik tak kena rumah aku ni. Jadi dalam keadaan ketidakupayaan dia untuk membuat rumah yang satu tingkat lagi, apa akan terjadi? Tu. Apa akan terjadi? Dia akan ikhtiar sungguh-sungguh, sama ada benda tu halal ataupun haram, untuk membuktikan bahawa dia juga boleh, sehingga dia mungkin akan meninggalkan perintah Allah dari segi larangan dan suruhan dia. Itu dia punya impact. Wanzur, maka lihatlah, ila man huwa adna, kepada orang yang berada di bawah kita. Kita asalnya mampu, maka lihatlah kepada orang yang tak apa nak mampu. Kita naik kereta Datsun Sunny, bukan Datsun Sunny, Nissan Sunny tahun 84. Tak, lampu 4 segi belakang, berik ketiga tak ada, tambah ke atas. Tiba-tiba main duduk tengah traffic light, lalu orang naik motor, tak, Honda Cup, sama tahu 5 orang duduk atas tu, tak. Ayah, mak, 3 orang anak. Mak tu pula duduk dalam, ada seorang lagi. Tak, 6 orang duduk atas tu, motor tu. Berhenti-berhenti kat traffic light, hujan. Tak. Maka pada waktu kita kena tengok, Allah, bersyukurnya ya aku, ya Allah, aku hari ni bawa seorang dalam kereta, ada 4 tempat duduk lagi, orang tak duduk. Dia ada 2 tempat duduk, 6 orang duduk atas tu. Berhujan, panas. Tak. Itu impact Allah nak tunjuk. Apa dia impact dia? Malat, dari segi harta, dunia dan sebagainya, hatta takuna syakiran. Maka impact bila kita tengok itu, kita akan timbul rasa, ya Allah, Engkau telah mencukupkan aku, ya Allah. Walau macam mana hari ini pun aku rasa tak cukup, tapi aku telah cukup. Kita telah cukup. Cukup. Tak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi rezeki. Siapa yang hari ini dalam dari segi memahami dan beriman dengan ayat Al-Quran berkaitan dengan rezeki, sesiapa yang merasa tak cukup diri dia sebagai seorang hamba Allah, maka hati-hati.
Syaitan telah mengumuruni hati dia untuk syirik kepada Allah. Dah Allah sebut dah, rezeki kamu cukup. Tapi Allah kata, wa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Kami lebihkan seseorang itu daripada seseorang yang lain. Itu sebab apa? Sebab itu adalah fitrah Allah. Tak boleh nak kata hang kaya tak apalah, aku ni miskin. Tak. Tak boleh kata begitu. Kata hang kaya, alhamdulillah Allah bagi kaya kan. Dia hakik tadi ni, perasaan iri hati. Nak tengok apa dia macam mana dalam diri kita. Apabila orang mai hamak kata, ni jiran sebelah dapat 1 juta. Tak apa. Tu pun dah hakik dah. Tak. Ada hakik. Bila hasad ni, tu cepat tu. Tu hasad. Tak. Nak bagi jadi cantik perkabaran tu, kata Rasulullah, doalah kepada orang tu. Itu cantik. Maknanya kita tak ada hakik, kita tak ada hasad. Dia dapat 1 juta, alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan dengan keadaan 1 juta tu kepada dia, dan semoga dia melakukan segala-gala kebaikan dengan 1 juta yang dia perolehi. InsyaAllah. Amin. Boleh tak kata tu? Boleh jawab tu. Dah. Tak pun dia tunggu. Ambil tak orang sikit dah. Baik. Hatta takuna syakiran ni'matallahi ta'ala alladhi yaqul la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya wahai manusia, kata Allah di dalam surah Al-Ibrahim, surah Ibrahim, jika kamu betul-betul bersyukur dengan nikmat Allah, dengan penuh keimanan dalam rasa kesyukuran kamu tadi, maka kami akan tambah. Allah tambah, Allah tolak. Itu berada di dalam takdir Allah sejak azali. Dalam keadaan kita tak bersyukur tu pun masuk di dalam takdir Allah. Jadi kena hati-hati sungguh. Kena hati-hati sungguh. Bila kita rasa kita dapat sesuatu, Masya Allah ni aku buat ni, hati-hati. Itu dah termasuk dalam takdir. Perkataan kita itu termasuk dalam takdir kita yang tidak baik. Hati-hati. Telah tertulis di dalam buku amalan kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Hati-hati. Sebenarnya kita terfikir kan, macam manalah malaikat kiraman katibin ni tulis tiap-tiap hari. Tidak? Tak letih ke dia? Kesian kawan kan? Makan pun tak, minum pun tak. Memang dia tak makan minum kan? Jenuh tulis. Setiap kali buka mata ya, mereka pun tak tahu macam tapi mana? Tapi bayangkan takdir yang Allah tulis kepada kita tu, malaikat hanya dia buat ni, buat. Oh dia tak buat yang ni. Dia buat ni, dia tak buat ini. Tidak. Tak ada pilihan yang Allah bagi baik dan buruk. Dia buat baik, hang cantik, dia buat jahat. Nampak? Susah ke senang malaikat kalau begitu? Takdir maksudnya Allah telah letak kepada kita takdir baik dan buruk. Kita yang pilih yang mana? Bila kita pilih yang buruk, malaikat tanda. Bila kita malaikat baik, senang tak malaikat? Senang maknanya. Baru kita tahu. Tak payah dia duduk tulis siapa si bulan ni pergi ke spot Toto, dia pergi ambil Toto berapa ringgit. Tak dah. Dia tanda dia. Pergi spot Toto ke tak? Pergi. Tikam kau? Tikam. Tanda. Macam kita buat apa tu? Kaji selidik kan? Kan? Senang tak? Dia ada soalan dah. Tanda, yes, right, no, yes. Itu yang akan kita baca nanti. Dah. Manusia maka Allah sebut apa? La in syakartum. Kita dah bersyukur dalam takdir yang telah ditetapkan. La azidannakum. Takdir itu Allah tambah dalam takdir sesuai. Wala in kafartum. Tetapi kalau kamu kufur, kufur itu bukan kafir yang kita faham murtad itu tidak. Kufur itu maksudnya tidak menerima takdir. Baik dan buruk takdir itu kita rasa kita kalau boleh bukan aku, kalau boleh aku nak kalau maka kita kufur dengan takdir Allah. Nah, wala in kafar, kata Allah, kalau kamu kufur, inna adabi la syadid.
sesungguhnya azabku sangat hebat dan pedih. Tak. Kufur maknanya tak ada ni, kufur. Timbang amalan. Kufurnya lebih banyak daripada imannya. Maka azabun syadid. Tak. Wanzur, kata kita lagi. Dan lihatlah ila man huwa fawqaka fil ilmi. Boleh nak tengok orang yang di atas, tapi dalam bab fawqaka fil ilmi, dalam bab ilmu. Tak. Kalau kita nak tengok orang yang atas, kita kena tengok orang yang berilmu. Sebab apa? Sebab kita kena mengaji kat dia. Apa yang dia faham tentang dunia ini dan akhirat yang semua orang hidup hari ini. Kita menghidupi dunia, tapi akhirat kita lupa juga berjalan. Nah, akhirat juga berjalan hari ini. Kalau kita beriman bahawa mati akhirat, maka alam itu Allah belum ada. Nah, Allah ada bila kita mati saja. Bila kata hari kiamat saja Allah ada. Tidak. Allah daripada awal. Nah, wal wahidul qahhar. Akhirat itu dah ada di tengah-tengah di antara permulaan penciptaan makhluk, habisnya kiamat itu. Akhirat berjalan tak? Berjalan. Kita cuma singgah di dunia. Daripada akhirat kita datang ke dunia, ke akhirat kita akan tak? Maka yang tu dia sebut, kita kena tengok orang yang berilmu untuk kita betul-betul faham dalam kehidupan yang kita hidup hari ini. Waghbatuhu ala dhalik, dan menunjukkan Allah nak kata apa ni, kitab nak kata dalil kepada apa yang dia kata tadi dengan kata-kata Allah dalam surah Taha. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilman fahadha hasadun mahmud. Kalau kita sentiasa tamak kepada ilmu, dia hasad juga. Hasad, iri hati. Orang tak ada ilmu, orang ada ilmu. Orang tak ada ilmu kepada orang ada ilmu, iri. Kalau boleh dah aku nak mengaji macam tu, aku nak pandai macam tu. Itu hasad juga. Tapi kata apa ni, kata ulama, itulah hasad yang mahmudah, yang sangat terpuji untuk mencari ilmu. Kita ambil sikit lagi lah. Dah tak apa, insya-Allah masuk awal kan. Tak lapang ni pun lah. Wa'lam, dan annahu, sesungguhnya ia. Siapa dia? Ia tu, sesungguhnya hu itu kembali kepada manusia tadi tu. Bisyukrika lillah, dengan syukur engkau kepada Allah Azza wa Jalla, ala ma a'taka, dengan atas apa yang telah diberikan kepadamu wahai manusia. Wa ba'iduka 'anit tam' kama nahaka, dan kamu menjauhkan diri kamu daripada tamak hal dunia seperti mana yang ditegah nahaka oleh Allah kepada engkau. Wa talbuka lil ilmi kama awsaka, dan kesungguhan kamu menuntut ilmu seperti mana yang diwasiatkan kepadamu, maka satakuna min ahlil falah wan najah, kamu akan menjadi tergolong daripada ahli al-falah, orang yang berjaya. Falah itu maksudnya berjaya, najah itu pun berjaya. Falah itu berjaya dunia dan akhirat, najah itu berjaya di dalam apa perlakuan kita dalam yang dunia ini. Itu macam tu. Kita akan dapat dunia dan akhirat. Hari ini kita beribadah kepada Allah dan bekerja kepada Allah dengan dunia kita ini untuk Allah, maka kita dapat dua, dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita tinggal akhirat, dalam keadaan akhirat itu berjalan, kita ambil dunia sahaja, maka rugilah kita. Tidak, rugi kan? Wasatakuna minnal ulaika alladhina hadallahu fabihudahum tadi. Dan Allah kata kalau kita kata kalau kita berada di dalam keadaan berada dalam ahli falah wan najah,
Maka bertepatanlah dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-An'am ayat yang 90. Ulaikal ladzina hadallahu, mereka lah orang-orang yang sentiasa diberikan oleh Allah hidayah. Fabihudahu muqtadi, dan dengan hidayah itulah dia mendapat petunjuk. Apa dia maksudnya? Maknanya bila kita duduk dalam keadaan redha kepada Allah, syukur kepada Allah, orang macam ni dia dah tak kisah dah tentang apa yang dia perlu dapat, apa yang dia hilang, kerana dia yakin bahawa semua yang dia akan dapat dan apa yang itu semua berada di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia berada di dalam Subhanahu Wa Taala, maka dia itu telah pun mendapat petunjuk dengan apa yang telah Allah takdirkan dia untuk dia kehidupan seharian sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Kan? Tu kita faham dulu. Tak. Maka dengan hidayah Allah itulah dia mendapat petunjuk. Dia faham bahawa hidup dia telah pun ditentukan baik dan buruknya, maka dia hanya mengikut sahaja apa yang baik, apa yang buruk, tanpa marah, tanpa mengeluh, tanpa hilang sabar, dan semestinya sentiasa tenang dan bersabar menunggu bila masa Allah nak ambil balik diri dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qulil haqqi wa in kana murran. Dan kita masuk di dalam ke-6. Masuk dalam 7. Yang tadi 6 tu unzur huwa tahtaka. Tu 6. Ini 7 betul. Masuk dalam wasiat yang ke-7, iaitu wa qulil haqq wa in kana murran, dan wala takhaf fillahi talaim, dan berkata benarlah. Benar itu bagaimana? Kebenaran dalam keadaan mengikut minda akal sendiri tak boleh. Itu tak benar. Saya rasa, bagi pendapat saya, apa yang kita lihat dari segi pengajian kita hari ini dalam konteks logik akal, sedap, seimbang, cukup pandai, kan? Dengan guna akal, maka itu bukan lagi benar. Maka Allah sebut wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbik. Maka berkatalah perkara-perkara yang hak. Hak itu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Hari ini contohlah kita kata benda yang hak, ayah-ayah mesti seronok bila sebut kata orang lelaki boleh kahwin 4. Oh, tepuk tangan. Oh, kan? Apa bagi orang ibu-ibu? Seorang tak boleh. Kan? Nampak? Benda itu, kata-kata hak itu bagi orang lelaki cukup menyelesaikan, menyenangkan. Tapi dia cukup murran, pahit untuk diterima oleh kaum ibu. Tapi daripada mana ke hak itu? Itu semua adalah daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita tak boleh terima, itulah kata-kata yang sebenar, yang hak. Al-Quran dan Sunnah. Dan semestinya hanyalah Al-Quran dan Sunnah sahaja yang mempunyai kata-kata yang hak. Kena terima sama ada murran, pahit untuk ditelan. Dan wala takhaf, janganlah kamu takut fillahi, kerana Allah, laumata laim, walaupun dalam keadaan kamu berkata perkara-perkara yang hak tentang Al-Quran dan Sunnah, kamu akan dicela. Contoh tadilah, ayah-ayah kalau sebut nak kahwin satu lagi kan, ya, sebulan apa makan kat luar. Kan? Jangan takut. Pasal ustaz ajak suruh kahwin dulu apa ni. Kan? Makna nak kata apa? Kita tak boleh takut dalam perkataan-perkataan Al-Quran dan Sunnah yang Allah turun, walaupun orang mencela kita. Hukum Allah ini benar. Segala-gala yang ada dalam Al-Quran itu benar. Tak boleh kata orang kata ni, orang kata apa? Duduk mengkafirkan orang. Allah kata sesiapa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falahu jahannam. Allah kata, siapa yang diberi
Allah hidayah, maka dia berada dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Tetapi sesiapa yang disesatkan, maka baginya adalah apa? Jahannam, neraka. Saya kata ke Allah kata? Allah kata. Tak. Maka sesiapa yang sesat dari definisi Al-Quran dan Sunnah, maka akhirat dia duduk dalam mana? Dalam mana? Neraka. Bukan saya kata, tapi ada hari ni orang yang menyebut ustaz tak boleh menerakakan orang. Tak. Bukan saya kata ni, Al-Quran kata. Tak. Wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak mengambil hukum-hukum yang ada daripada Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan hukum dalam sesuatu badan pemerintah, maka dia itu adalah orang-orang yang kufur. Siapa kata? Allah kata. Lepas tu saya yang kena. Ustaz ni duk bagi kapiak orang. Tak. Nampak? Macam mana pun orang kata saya ni teruk, tak? Tu dia kata lau matala laib, walaupun dicela, tapi kerana Allah kita bagi tahu juga. Ustaz ni pakai tak boleh dah mengajar sini. Biar janji kata-kata Allah itu tersebar kepada seluruh masyarakat. Itu dia punya pegangan kita. Tak? Macam orang duk gam orang. Itu pun dia termaktub dalam inilah laumatan laim. Segala tekanan, celaan apabila mereka mengatakan perkara-perkara yang benar. Hatta dan sehingga la takuna minal ladina lu'inu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dilaknat. Apabila kita tidak berkata dengan kata-kata yang benar kerana takut dicerca, takut digam, takut tak bagi, takut sebagai yang takut, maka kita akan menjadi orang yang lu'inu. Tu akan dilaknat, terutamanya orang yang mempunyai ilmu dan mempelajari ilmu, tutup mulut kerana keduniaannya, maka itulah yang kata Rasulullah SAW, di akhir zaman ada dua jenis orang yang berilmu. Satu yang benar-benar mengikut perintah Allah, dan satu lagi yang menggunakan ilmu untuk kehebatan duniawi dia. Dan Allah sebut dalam ayat itu, dia ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan daripada lisan Daud turunnya Zabur. Wa ala lisan Isa bin Maryam turunnya Injil. Zabur adalah kalam Allah, tetapi dengan lisan, dengan perkataan ataupun mulut Nabi Daud dan Isa. Wa 'ala al-Quran wa 'ala lisan Muhammad, dan Al-Quran daripada mulut Nabi Muhammad. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi zalika bima asaw, dengan itulah yang semua manusia kufur, membuat maksiat dengan apa yang mereka dapati. Wa kanu ya'tadun, dan mereka berlebih-lebih menentangnya. Wa kanu la yatahawna 'anil munkar, mereka membiar, tidak menegah. Yantahuna 'anil munkar, tidak menegah perkara-perkara yang mungkar. Fa'aluhu, yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk perangai dengan apa yang telah mereka lakukan. Sebab apa? Sebab tidak mempercayai benda-benda yang hak. Jadi katalah kata yang benar. Tak? Perkataan yang benar itu sangat dimuliakan oleh Allah, walaupun kita dicela. Tak? Kita tegur orang dengan keadaan teguran yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang kata kat kita, kita dapat pahala. Senyap, jangan pelik. Tak? Allah sebut dalam ayat surah Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan berkata benarlah daripada apa yang telah Allah turunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Faman syaa'a falyu'min, beritahulah kepada mereka, sesiapa yang nak maka mereka beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan sesiapa yang tak mau maka mereka tergolong daripada orang-orang yang kufur kepada Allah. Saya kata ke Al-Quran kata? Al-Quran kata. Tapi hak yang nak kena caci maki, saya contoh kan.
Inna, Allah sebut dia di belakang sekali. Tu kadang-kadang orang tak faham Al-Quran. Belakang sekali ayat tadi Allah kata apa? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya orang yang macam ni kami iktiraf dia sebagai orang kafir dan kami sediakan baginya di akhirat nanti nuzula, jahannam nuzula. Kami sediakan jahannam dalam api neraka itu dengan perkataan Allah sebut nuzula. Kalau kita kata saqata, jatuh macam ni, minta maaf. Ni tunjuk. Tapi kalau nazala, macam mana? Step by step. Tu turun. Bayangkan kita ni kalau orang letak api, mau ke turun? Tapi kita akan dipaksa turun ke dalam neraka, dalam kepanasan neraka yang tak ada manusia boleh tahu. Panasnya tak sanggup. Kata malaikat Malik kepada Jibril, ya Jibril, Jibril kata kepada malaikat Malik, penjaga neraka, wahai Malik, Adam minta api. Malaikat Malik senyum, hang nak bawa terang mana? Aku bagi hang satu sebesar 1000 jari ni, sampai dunia bor alam ini. Api pada Adam. Seolah-olah titis embun di gunung berapi. Dari dalam tafsir Al-Qurtubi ada. Boleh baca. Tak. Tu panas api neraka, tapi kita Allah kata apa? Jahannama nuzula. Dipaksa turun oleh malaikat dengan rantai-rantai yang panjang untuk turun satu step dengan kepanasan yang tak terhingga. Tak, langkah step pertama turun, habis badan kita terbakar. Mati tak? Tak. Pada akhirat nanti semua manusia akan jadi superhero. Tak. Hari ni kita luka, kan? Sakit duduk hospital. Cuba tengok superhero hari ni. Pernah tengok cerita superhero? Kena tembak tak mati. Betul tak? Tu tak mati. Betul tak? Kena tetok patah sak boleh hidup balik. Betul? Itulah kita di akhirat. Dia buat lagu mana? Nampak tulang jantung geduk. Tak mati. Itu kita. Tapi kita akan merasakan kepedihan, siksaan yang teramat sangat. Sebab kita superhero di akhirat. Kena ingat lagu tu. Bukan jadi apa. Tapi pecah kan. Bagaimana rasa sakit tak? Kan? Di akhirat kita akan rasa lebih teruk. Tiba-tiba wujud balik 5 jari. Kan? Wujud balik. Di dunia kalau hilang jari, pakai tunggu akhirat lah, dia ada balik. Duduk dalam kubur ni kita akan terkejut. Ada balik. Kan? Jadi itulah yang mana Allah sebut berkata dengan kata-kata yang benar, kerana dia akan memberi manfaat kepada diri kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah kita berhenti kat sini lah, kan? Pakat-pakat lawan lapak tu. Ya. Betul. Ya. Semua orang tak tahu. Betul. Tak kenal. Ya, betul. Sebenarnya apabila terdetik di dalam hati kita untuk mendoakan bahawa ya Allah, lindungilah aku daripada bala-bala yang akan datang, sebenarnya benda tu pun dah ada tertulis. Sebab tu kita boleh berdoa. Tu hakikat. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita akan faham sebenar-benar takdir. Tambah-tambah lagi banyak orang confuse tentang doa. Seolah-olah bila Allah kata ud'uni fastajib lakum, kan? Bila kita berdoa bawa Allah nanti saat nak tengok. Doa lagu ni layak ke tak? Tak, layak. Boleh. Kan? Bukan cara tu. Bukan Allah tengok begitu. Sebab Allah ini yang disebut dalam kita tengok sifat 20 Asmaul Husna yang disebut sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim ini, pengasih dia itu
Bagi orang-orang yang dia kasihi, yang telah dia letakkan dalam keadaan orang yang beriman, semua doa dia itu telah pun dimakbulkan lama, tapi lambat sahaja. Dan doa yang diangkat itu pun masuk dalam takdir. Si fulan, malaikat tunjuk, oh dia tanda baik. Makbul tak makbul tak lagi, tapi hak kita angkat doa minta tu berada dalam takdir kita. Kita tak tahu. Okey. Betul. Ad'uni astajib lakum. Betul? Maksud saya begini, detikan hati manusia terhadap sesuatu perkara yang dia nak lakukan, termasuk dalam doa, dengan doa, dia nak lakukan termasuk doa itu, telah pun ditakdirkan oleh Allah. Kita tak tahu apa nak jadi lagi, tidak? Kan? Tapi dalam hati saya terdetik, saya nak mati lambat. Maka lambat mati itu dah ada dalam takdir. Kan? Yang ayah-ayah lagi. Faham maksud saya tu? Kan? Memang kita tak tahu takdir kita. Tapi Allah bagi keistimewaan kepada kita untuk memilih itu, menyebabkan setiap apa yang kita fikirkan itu, kata Rasulullah SAW, apa yang manusia fikirkan itu, itulah takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada dia. Tak? Sebab kita tak ada fikir benda-benda lain. Lah ni dalam diri pakcik lah ni. Dia tak termasuk dalam takdir kita ni. Tak tahulah esok lusa kok kan. Ustaz kata lagu tu ingat nak pergi menyelam. Mana tahu ni hal tak terfikir lagu tu. Maka bukan dalam takdir kita. Hari ni lepas daripada semayang, adalah siapa-siapa yang nak rasa naik ke terbang terjun flying fox tu. Tak ada kan? Maka dia tak termasuk dalam takdir kita buat masa ni. Tapi bila kita fikirkan, mana benda tu dah ada dalam takdir. Itu yang tasawuf ajak kita, supaya kita kenal betul-betul. Kita kena duduk diam-diam fikir. Oh, inilah dia yang Allah tentukan kepada aku. Pilihan. Tidak? Kan? Itu takdir kita. Kes seorang sebab dia nak ambil apa dia untuk nak memahamkan takdir, dia bunuh bini dia. Nas dipolis. Waktu adakah pembunuhan itu berada dalam takdir? Ya, kerana dia ada niat untuk. Habis itu kalau kita kan, maknanya bila dia niat dalam kepala dia, dia nak ambil pisau nak tikam, tak tikam lagi. Geramnya, kan? Maknanya dalam tu telah wujud takdir bahawa dia akan bunuh isteri dia. Tapi dalam tempoh tu juga dia masih ada dua pilihan, bunuh ke tak bunuh. Malaikat kiraman katibin duk tunggu, bunuh ke tak bunuh. Kan? Hang jadi. Hang sabar dulu. Tak. Ni contoh, ni bukan main-main lah, tapi contoh takdir. Tengok dia tak bunuh. Malaikat apa ni? Raqib kata tak bunuh sah. Tengok bunuh. Hati bunuh sah. Masukkan takdir tak? Masuk. Tersurat. Maksud takdir tu tersurat. Saya rasa orang tak faham sebab saya guna perkataan bahasa Arab. Qaddarallahu taqdira, itu maksudnya telah Allah suratkan setiap hidup kita itu dengan kita sampai kita mati. Dengan setiap suratan itu ada dua pilihan. Baik. Sagi kita nak keluar, kanan, kiri. Letak selipar belah kanan. Aku nak keluar kok kiri. Tak ada masalah. Nampak? Itu telah pun tersurat. Apa yang kita dalam pertanyaan pakcik tadi pun telah tersirat untuk saya mendengar pertanyaan itu dan menjawab soalan pakcik. Pun telah tersurat. Dan bagaimana saya menjawab, dalam takdir saya banyak pilihan, dan apa yang saya jawab ini telah menjadi satu tik bagi malaikat kiraman katibin untuk metik salah satu daripada jawapan yang saya pilih.
Saya ada banyak lagi jawapan, tapi saya pilih jawapan ini. Dan banyak itu sebenarnya pilihan saya ada di dalam takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada saya untuk menjawab soalan pakcik. Boleh faham je. Benda yang tersurat itu. Itu dah takdir itu tersurat dan tersirat. Telah pun ditetapkan. Contohnya kalau kita tengok nak faham berkaitan dengan takdir, kita tengok cerita mana pun nak cerita, kan? Cerita, adakah pelakon itu betul-betul watak dalam lakonan yang dia berlakon? Tak kan? Betul tak? Kan? No Syamno. KL menjerit KL tu. Kan? Dia hanya melakonkan. Manusia ini melakonkan watak yang telah tetapkan untuk dia. Pengarah tetapkan Syamno jadi hero. Sampai ke sudah hero. Orang tikam tak mati. Betul tak? Betul tak? Maka kita begitu juga. Si Fulan Ahmad Fahmi jadi ustaz sampai mati. Ada nak kata sebelum mati bola sepak ke pula. Kan? Depa kata ustaz ni teruk kan. Duk ceramah elok boleh pergi main bola sepak, pakai rok pendek apa semua. Kan? Mana kita tahu takdir. Itu. Maknanya kata ulama tasawuf, kita ini melakonkan watak-watak yang disurat di apa ni, yang tersirat dan yang telah tersurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang bestnya watak kita ini tak macam cerita. Syamno ni kalau orang kata terjun, dia terjun. Tidak. Dalam watak tu dia kata naik motor, lompat, pung, langgar kereta api, gerbang. Kita pun seronok tengok, langgar. Land pula. Kan? Dia stop tak nak langgar pun, land. Tapi alhamdulillah Allah bagi kita dua pilihan. Tak. Dalam lakonan tak ada. Dalam lakonan drama tak ada. Dia ada satu jalan je. Tapi kita ni yang Allah lantik sebagai hero untuk diri kita sendiri, ada dua pilihan Allah bagi dalam watak kita. Hang nak buat yang mana? Setiap benda yang kita nak buat mesti ada dua pilihan. Dua pilihan tu nak tengok macam mana. Macam mana nak bayangkan dua pilihan itu? Macam kita buka komputer Windows, anak-anak. Dan yes or no. Nak teruskan atau nak patah balik? Kita mesti tekan yes. Tiba-tiba virus. Yes or no? Kita tekan no. Nampak? Seolah-olah kita kata, bila saya discuss dengan doktor saya dulu, komputer itu adalah lebih kurang 0.001% otak manusia yang kita gambarkan kepada satu bentuk itu bahawa otak kita berfikir begini. Kita merealisasikan 0.001%. Cuma kita tak naik kat depan kepala kita yes or no. Kita tak payah duk gagah pergi tekan. Tak payah. Kita buat pilihan. Yang mana yes yang ataupun no itu berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Guideline kita untuk kita pilih sama ada no ataupun tak no. Itu guna dia. InsyaAllah. Ini itu maksud takdir itu yang tersirat dan tersurat, insyaAllah. Daripada Allah Ta'ala, saya mohon amin segala kesilapan. Allahumma wa atubu muslimin alladziina aamanu bis-shalihaat wa tawassaw tuhibbu
Bismillahirrahmanirrahim. Syafi la syafi min al-bala'i wal min 'adab ويرحم يدافع عن البلاء يا الله Alhamdulillah. InsyaAllah ibu-ibu ayah. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ya.